banyak kereta macam saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bersembang diorang kat belakang tu sebenarnya pada hari ni. Kita ada masalah sedikit. Sebelum tu saya nak bagi tahu, nampak gayanya tak keluar dekat YouTube, kita keluar dekat Facebook je malam ni. Punyalah kita cuba macam-macam. Rupa-rupanya kat Facebook keluar, dekat YouTube tak keluar. Jadi anda bersama dengan saya malam ni, Zefri, dalam Buzz Zembang. Minta maaf kalau ada apa-apa yang ada dekat YouTube tu. Nampak gayanya macam tak bergerak, tak berjalan. Jadi bolehlah kalau mereka-mereka yang ada dekat YouTube tu pindah, cuba try pindah masuk ke dalam Facebook lah pula kot. Kan, tengok dekat Facebook macam mana dia punya viewers kat situ nanti macam mana. Malam ni kita ada tetamu istimewa. Sepenuh hari bapa saya panggil mereka sekarang ni. Kira-kiranya lain tak bukan Arya. Tak lain tak bukan Kelang Kabut. Saya sekejap saya cuba betulkan, dia tak dapat-dapat. Alright, malam ini tetamu kita ada 2 orang. Yang pertama, seperti biasa saya nak perkenalkan dahulu saya punya host undangan, host jemputan kita untuk malam ni, Syafiq. Apa khabar Syafiq? Khabar baik. Datang kembali. Datang kembali ya Syafiq Datang kembali setelah berapa minggu? 2 minggu 2 minggu 2 minggu lah, betul lah tu kira-kiranya kan. Ya. So Syafiq, apa khabar? Awak macam mana sebenarnya? Dah ambil vaksin penuh ke belum? Belum. Tapi dah ada satu vaksin tu pun dah kira bagus dah bersyukur dah. So tunggulah yang satu lagi vaksin ni, katanya bulan 8. Bulan 8. AZ ni. Bulan 8 apa? AZ tapi sampai sekarang pun belum update lagi date yang baru. So macam tunggulah. Tunggu sahajalah dan lihat At least dah daftar kan. Dah daftar Syafiq ni sebenarnya baru kahwin, tapi dia pun menarik juga cerita dia sebenarnya. Sebab sebelum ni kalau tak silap dia pun ada juga anak angkat seorang. Betul Syafiq Ya betul. Kan? Dah umur 11 tahun. Umur berapa tahun? 11 tahun? Dah 11 tahun dah. 11 tahun. Berapa lama awak ambil dia sebenarnya? 11 tahun sejak lahir. Sejak lahir lagi. Cukup lama. So maknanya sekarang ni bapak jugalah kan kiranya kan? Yep. Tapi sebelum daftar atas nama dah. Tapi sebelum kita sembang pasal Syafiq punya cerita, sebelum tu kita kenalkan dulu tetamu kita yang lain untuk malam ini. Yang pertama kita ada seorang pengacara. Pengacara daripada RTM. Selamat pagi Malaysia dan juga selamat malam Malaysia. Pagi pun dia, malam pun dia. So kita ada bersama dengan Syafika. Syafika, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Syafika kat mana Syafika? Syafika kat mana tu Syafika? Kawasan ini ditaja oleh mak saya punya bilik. Mak awak punya bilik? Yes, inilah kawasan yang paling selamat dan juga LAN paling stabil sekali buat ketika ni. Buat ketika ini? Buat ketika ni. Kalau nanti dia macam hang-hang tu, maka kita kena pindah lagi lah kot. Pindah? Setakat ni pindah keluar jendela. Itu lah. Siapa yang suara keluar tu? Siapa yang suara terkeluar tu sebenarnya kan? Untuk anda yang ada di rumah, tetamu kedua kita hari ni adalah anak kepada Raja Pop Malaysia. Siapa Raja Pop Malaysia Syafika? Nama Mirdad. Azura. Gitu. Azura yang dipilihnya kan. Terus daripada Ipoh. Osama Yamani Abdillah. Okey, anak kepada Datuk Jamal Abdillah. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam bang. Sihat Osama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dengan siapa tu kat rumah tu? Macam seorang je? Saya lonely. Sianya lonely ya. Ingatkan ada dekat KL. Jadi apa cerita kita masa PKP ni? PKP ni saya banyak menghabiskan masa di bilik, di rumah. Just pindah-pindahkan katil lah. Pindah-pindahkan. Saya punya orang cakap hobi saya tak tahu nak buat apa dah kat rumah ni. Kejap katil kat sini, kejap katil kat sini, kejap almari kat sana. So feng shui. At least berpeluh. Itu saya nak terapkan. At least berpeluh. Itu yang nampak macam pipi tu dah macam kecut sikit. Orang lain PKP pipi naik. Macam mana pipi awak boleh kecut dia sama? Saya makan lah. Apa dia Fik? Angkat kat katil, alih-alih katil boleh kurus tau. Kat katil alih-alih. Saya buat dalam minggu, 2 minggu macam tu lah. Sebenarnya aku pun buat benda yang sama juga. Okey. Saya dekat rumah, alihkan meja makan, alihkan sofa. Sebab itu je aktiviti yang boleh buat kat rumah yang macam seronok.
Dalam masa 1 minggu, satu barang 2 tempat dia punya berubah. Ayat dia tu kecak kelakar, macam seronok. Memang seronok. Memang seronok pun. Dia jadi macam rasa macam nak tukar-tukar situasi. Ya, betul. Saya suka tukar-tukar situasi tau. Macam kejap macam rasa belah sini, kejap rasa nak macam ada cahaya pula kat sini. Betul. Dia tak tahu nak buat apa. Sebab hari-hari kita tengok benda tu macam bosan. So kita nak tu lah. Macam tu boleh Kita lelaki tak tahu nak buat apa dah. Kalau kabinet dapur tu boleh buka, memang nak buka. Dah buka. Saya dah buka dah. Saya orang pertama buka. Orang pertama lah yang buka kira-kiranya. Tak ada sakit. Kalau macam orang lain, contohlah dia ada sakit ke, sakit jantung ke, kencing manis ke, darah tinggi. Kita sebagai anak, kita umur-umur dah macam tu, masa tu dia tak tua sangat lah, dia baru dalam nak masuk 60, tapi sihat lah. So bila kita tahu bapak kita tak ada sakit, kita tak ada pernah terfikir untuk bapak kita pergi. Faham. Sebab abah pergi memang tak ada tanda apa-apa, dan dia tak sakit langsung. Tiba-tiba je. Jadi masa abah nak pergi tu, hari Jumaat tu, Ika dengan Mama pergi beli barang dekat luar. Ada hal sikit, lepas tu jiran call cakap, abah dah jatuh kat rumah. Dia kata abah jatuh kat rumah. So diorang pecahkan pintu untuk masuk selamatkan abah kat dalam tu. Dan masa tu ada kat Nilai beli barang dengan Mama. Diorang sempat hantar pergi klinik lah. Pergi klinik. Lepas tu I sempat sampai klinik tu. Masa tu dia dah okey sebab doktor dah cucuk painkiller semua. Dan doktor cakap okey, kena naik ambulans, kena pergi hospital. Dia I pergi hospital Kelang. Admit hari Jumaat, Sabtu tu. Doktor check semua ni. Dia dah x-ray, dia scan, doktor check itu, ambil darah, berapa kali ambil darah, puasa semua. Doktor cakap tak ada apa pun sakit. Dia kata okey je, tak ada apa, tak ada macam batu karang ke, appendix ke, tak ada, dia cakap. Tapi abah memang sakit perut lah. Dia kata sakit sangat perut dia. Jadi dia minta doktor duk cucuk-cucuk painkiller kat dia kan. Kemudian hari Ahad, untuk kali pertamanya, dalam pada Jumaat dan juga Sabtu tu, Mama yang jaga abah dekat hospital. I ada juga, tapi I balik-balik rumah jugalah sebab I tengok rumah kan. Tengok apa yang jadi kat rumah. Mama yang memang tidur kat hospital sebab hospital kan seorang je boleh tinggal. Buat kali pertamanya, abah suruh Mama balik daripada hospital. Dia kata, baliklah rumah mandi sebab I ada. Masa pagi Ahad tu, okey. Abah siap tengok phone, baca berita semua, okey, tak ada masalah. Dalam pukul 12 macam tu, dia dah start sakit balik. Masa tu ayah dekat sebelah. Okay. Masa tu dia dah memang mengerang kesakitan dah. Mama tak ada kat hospital. Dia dah mengerang kesakitan dah. I duk panggil doktor untuk datang. Tapi kita anak kan. Kenapa lah Zef suruh I cerita masalah betul. Kenapa Zef ni tak topik lain ke nak bagi kat I, Zef? I nak tisu. Mana tisu? Dia tak standby. Tengok dia tak standby. Kata pengacara TV. Pengacara I tak patut nangis tau. Nangis kena buang dah ni. Dia macam mana? Tapi masa tu macam Kak, sebagai anak tunggal, kita dapat rasa dah tau. I dah tak sedar hati dah masa tu. Lepas tu call Mama. Cakap, Mak cepat-cepat datang hospital. Datanglah macam mana pun. Mama kata, on the way. Kata letaklah parking kat mana-mana sebab kita hospital Kelang tak banyak parking kan. Cakap letaklah kat mana-mana. Lepas tu, masa doktor bawa abah pergi bilik tu, dia macam bilik lain sikit lah daripada katil yang banyak-banyak tu. Orang kat luar tu semua cakap okey kot. Dia kata tak ada apa, tak ada masalah. Doktor pun cakap tak apa, sabar dulu, doktor tengah check apa benda. I dekat luar tu I dah cakap dah. Tak, I cakap I dah rasa tak buat, abang memang dah tak ada. Sebab masa tu senang cerita lah, masa abang nazak tu kat sebelah.
Okay. Sebab masa tu doktor lambat sampai dekat I punya katil sebab ialah bukan hari Ahad ramai orang kan. So masa abah tengah nazak tu saat-saat akhir tu memang I dekat sebelah I dah boleh rasa. I tak tahu lah orang lain macam mana, mungkin korang tak pernah rasa, tapi ni pengalaman I sendiri. I pegang tangan abah, I boleh rasa tau. I tak tahu lah sebab ialah tak belajar kan. Tak tahu lah roh ke apa, I tak faham. Tapi I dah boleh rasa tenaga abah tu dah sampai kat tangan I. Tapi I pegang lagi tangan tu, I macam jangan pergi boleh tak? Sebab I tak ready langsung. I adalah anak tunggal. I tak ada siapa-siapa kecuali mak. Lepas tu I memang risau sebab mak I mak I pula jauh kat dalam hutan semua. I tak ada adik-adik lelaki. Macam mana I nak hidup ni sekarang? Kalau abah I sakit daripada awal, I boleh prepare. Kalau abah meninggal, proses dia meninggal pun I tak tahu nak buat macam mana. I tak tahu nak kubur macam mana, nak pergi surau macam mana. I tak tahu, I memang blank. I tak pernah prepare langsung. Itu umur kita berapa? 30. Okay. I 30, tapi kita memang tak pernah terfikir sebab kalau bapak kita sakit, kita dah ready kan. Ini memang abah kita sihat walafiat. Maknanya sakit tu I, tapi dia sihat walafiat. So masa tu I pegang juga tangan dia, tapi masa tu I dapat rasa somehow dapat masuk dalam badan I sampai ke hati I. I dah macam, oh memang tak ada dah. Abah punya roh memang dah nak pergi dah. Tu yang I macam, wah, dia tak boleh dah masa tu. Sebab tu masa I kat luar tu, saudara mara I yang lain dah kumpul ramai-ramai. Mana cakap ikan tak ada. I cakap tak ada. I cakap dengan Pak Su I. Tak ada Pak Su, abah dah tak ada. Ikan dah boleh rasa. Daripada tadi kan dah boleh rasa. Sebelum doktor kedua tu bagi tahu apa tak ada tu, I dah memang out dah. I cakap tak apalah. I tak tahu I nak cakap random ke tak. Tapi terpaksa. Sebab I ingat lagi bila abah cakap daripada kecil, abah memang ajak I. Dia kata kalau abah meninggal, jangan nangis. So, I dah prepare sebenarnya kalau abah meninggal jangan nangis. Tapi anak kan, macam mana I nak tahan? I tak boleh tahan ketika tu. Dan satu benda yang I sangat bersyukur ialah apabila Mak Imam tak ada sebenarnya ketika abah nazak tu. Itu benda yang I syukur sampai sekarang sebab I tak rasa Mak Imam boleh handle. Kalau dia nampak lah keadaan abah ketika tu, saat Yahoo dia nak dicabut tu, I rasa Mak Imam memang takkan. Sampai sekarang Mak Imam akan trauma sebab macam I sendiri, kadang-kadang I boleh trauma tau. Macam tidur tu I memang terbayang apa macam saat akhir dia tu macam. Tapi I rasa macam okey lah, Tuhan uji I. Dia rasa I mampu kan, tak apa, I tengok. Dan I rasa bagaimana saat akhir abah tu, itu I syukur lah mama tak ada. Kalau mama ada, I kata macam oh ni habis lah. So lepas daripada tu, bila abah tak ada tu, I memang blank. Terus terang I cakap I memang blank. I tak tahu nak buat apa. Sebab selaku dalam perempuan, dalam family I jarang ada kematian. Bila ada kematian pun saudara mara yang jauh. So I memang masa tu I balik daripada hospital dengan van jenazah. I yang masuk dalam van jenazah tu. Nasib baiklah I dah sampai rumah tu, family belah abah I dah urus semua. Terus I memang I jam. I jam lah masa tu. Dalam seminggu jugalah I ambil masa untuk tenangkan diri kan. Sebab benda tak sangka. Lepas tu seminggu selepas tu pula I ada satu perayaan yang ingin I sambut ketika tu. Semua jadi tunggang langgang. Dan ketika tu juga fasa tu juga fasa yang sebenarnya I takut. Apa I nak buat selepas ni? Sebab macam saya cakap lah, macam Zef dia tahulah rumah I kat mana. Lepas cikgu kan bila dah pencen dia akan cari rumah dalam hutan, nak berkebun semua kan. So rumah I memang dalam hutan. Kira ceruk dah sebenarnya. Memang ceruk lah orang kata. Memang ular masuk ke, babi melintas yang benar. Ini memang betul hutan sungguh lah. Jadi dulu abah ada, okey lah ular tu dia pukul, babi tu dia halau, biawak tu dia pukul segala bagai kan. Tapi ni bila abah tak ada ni,
I dah takut dah kat situ. Macam mana I nak handle sebenarnya. Lepas tu my mum jangan cakap lah, dia punya tempoh masa untuk recover tu lama. Lama. Sebab abah ni romantik orang dia. Lembut, soft spoken, romantik. Yelah, bayangkan tiap-tiap bulan bagi bunga. Kau mampu. Pernah. Saya pernah jumpa Mak Ika pun pernah jumpa. Mak Ika selalulah. Bapak Ika memang pernah jumpa sebelum ni. Ika, maybe Ika tak ada air kat situ, Ika? Kalau kat studio saya dah bagi air dah, Ika. Tapi sebab kan ni kat rumah masing-masing. Kau lah, Zem. Take a drink first, Ika. Take a drink first. Duduk minum sekejap. Okay, sampai tadi kita tahu yang kita tahu sampai Ika cerita pasal macam mana ayahnya pergi dan kiranya saat-saat yang awal tu lah. So, nak tenangkan Ika sikit lah, Ika. Sabar, Ika. Sabar, Ika. Kita lompat sekejap kat Osama sekejap. Sebab macam Ika anak tunggal, kenal ayahnya daripada kecil sampai umur 30, kehilangan ayahnya pula. Macam Osama dia terbalik sikit. Ayahnya masih hidup, of course. Raja pop. Hari-hari saya dengar lagu dia tau. Sekurang-kurangnya satu lagu. Saya tak tipu. Ni tak main-main punya. Dalam saya punya playlist ada lagu dia. Kan? Tapi Osama dia lain sikit cerita dia. Kalau tak silap saya, Osama dengan ayahnya bukan tak baik ke tak apa, dia tak bersama ayahnya sehinggalah usia dia mungkin, kalau tak silap saya, kalau Osama, kalau saya salah betulkan, ketika usia masa darjah 5 darjah 6 baru sama, 10 tahun 11 tahun Darjah 5, yes. So mungkin Osama boleh cerita pada awalnya, Osama, sepanjang hidup Osama, 11 tahun yang pertama tu tanpa seorang ayah, kerana ayahnya sibuk berkerjaya dengan macam-macam perkara. Dan pada tahun tersebut juga, ketika Osama tersebut, ketika 11 tahun tersebut, dia pun ada masalah sedikit lah kira-kiranya. Okay, Osama tak ada ayah masa tu. Osama dengan ibu dulu dan kemudian dengan opah. Mungkin Osama boleh kongsi pula macam mana. Tahu ayah tu ada tapi tak ada. Ya, kira macam, yang first kali saya membesar dengan mak saya, ialah hasil perkahwinan kedua ayah saya. So bila dalam saya cukup 2 bulan lah. Cukup 2 bulan ke 2 bulan pula. Setahun 2 tahun lah. 2 tahun tu saya dah besar. Kemungkinan masa tu saya tak pernah tanya kat diorang yang bila diorang bercerai, saya tak pernah tahu. Sebab saya tengok kiranya lepas dia jam lah. Dia tengok Akak Syafiqah ni, saya dia jam lah nak cerita. Dia jadi jam nak cerita ni. Kak dia janganlah macam tu. Saya pun nak cerita juga, Kang. Tersebab hati dia kan. Saya pun nak disebab lah ni. Tapi tak apa. Dia saya membesar, bila dah ayah saya tu dah bercerai, saya dihantar ke rumah opah saya. Dalam kiranya dalam 4-5 tahun lah. Dah besar lah tu. So tadika semua dari situ lah. Kerananya sebab ayah saya hantar saya rumah opah tu, kerana dia banyak masalah dia lah. Dia kiranya sibuk dengan kerja dia dekat Kuala Lumpur. Masa tu pun nama dia pun tengah top lagi. Kiranya nak cakap top dia punya nama tu sampai sekarang saya rasa masih relevan. Masih relevan. So memang busy. Saya tak boleh nak jangka dia takkan balik Ipoh setiap hari, takkan. Itu saya punya jangkaan. So better dia hantar saya rumah opah. Lepas dalam masa yang begitu lama lah juga saya duduk rumah opah ni, sampai darjah 5 pertengahan darjah 5 tu saya dibawa oleh ayah saya balik ke Shah Alam. Kerana itulah cerita sikit kerana dia. Yalah, sebab saya ni mula nak membesar ni, saya duduk dengan opah saya ni kurang dipantau. Biasalah budak-budak kampung, biasa kita tak dipantau. Ini jadi nakal. Jadi nakal, kita buat macam ini, buat macam-macam lah. Benda-benda kita kalau orang standard tingkatan tu. Tapi saya darjah saya dah buat dah. Osama, nakal sahaja bukan jahat Saya tak jahat, saya nakal. Saya cucu ustaz. Saya dah cakap kat Ika tu. Saya ajali. Betul tu memang nakal lah. Memang nakal. So bapak saya bagi saya masa untuk saya besar lagi. Saya sampai dah saya darjah 5. Lepas tu dia rasa macam dah cukup masa untuk dia ambil saya. Untuk dia bela saya pula. Dia rasa macam mana rasa bapak jaga anak pula. Sebab sebelum tu tak ada.
Dia macam dengan Zaki pun kadang-kadang. Kerja ada 2-3 hari betul balik rumah mak dia. Lepas tu seminggu tu 2-3 kali bawa balik. Macam tu lah. Saya memang lepas dah jam 5 tu, dah jam 6 tu saya dah duduk dengan dia. Besar dengan dia itu pun, besar dengan dia pun tak lama. Dia kira, faham tak? Kira membesar dia, saya darjah 6, tingkatan 1. Tingkatan 1 saya belajar kat Kuala Lumpur. Sekolah seni Kuala Lumpur. Okey, tahu. Lepas tu dia, tahu kan? So lepas tu macam, masa tu sekolah tu tiada, orang cakap apa, peralatan dia tak cukup. So satu lagi, dia nak ajar saya lah. Mungkin saya faham lah. Dia nak ajar saya hidup berkari. Dia hantar saya sekolah seni Malaysia Johor Bahru. Johor, jauh. Sekolah seni Johor Bahru. Dia hantar saya kat situ 4 tahun. Kiranya saya kat sana tu asrama lah. Saya tak duduk dengan dia. Orang lain kalau masa saya kat situ, saya kiranya macam saya dengan situasi ayah saya ni. Bila kat rumah, kita orang ni kurang sembang tau. Masa budak-budak lah, masa tingkatan 2, tingkatan 3, masa balik rumah, cuti semua, kita ni jarang bersembang. Kalau kita cakap pun kan, jenis saya ni suka duduk dalam bilik. Saya ni dah terbiasa duduk dalam bilik. Dah memang suka dalam bilik. Lepas tu kadang-kadang dia kalau kat rumah dulu, dia akan buka pintu, Man, kau dah makan belum? Man, kau dah solat belum? Itu je soalan dia untuk satu hari. Basic sajalah, basic sangat. Basic sangat. Itu je dalam satu hari tu kita boleh kira berapa patah perkataan disebut. Itu ayah saya lah. Berapa perkataan. Sebab dia yang ayah saya ni yang saya faham, dia jenis bukan yang tunjuk kasih sayang tu. Dia tak reti nak tunjuk kasih sayang. Tapi dia sayang, saya faham. Tak reti tunjuk ke tak reti cakap? Dia tak reti dua-dua. cakap, tak reti tunjuk. Dia tak dapat zahirkan lah rasa kasih sayang tu. Tapi dia dapat buat lah kadang-kadang macam dalam sedar tak sedar. Macam dah jam 6 dulu kan, pengorbanan dia kan macam saya sakit lah. Kiranya saya sakit asma ni tau. Asma ni 2 minggu juga lah masuk tu. Saya kiranya masih lah budak-budak nakal main bola, lepas tu hujan, main dalam lumpur, main bola. Balik-balik saya kiranya macam nak pitam. Saya baring atas katil. Saya sedar kan. Bapak saya macam, dah panas budak ni. Itu je saya sedar. Yang saya sedar lagi sekali saya sedar, saya dalam hospital. Saya tahu dia yang angkat. Tu yang kiranya antara benda yang boleh tak ingat lah, tak lupa lah benda tu. Osama, nak tanyalah, masa Osama kena pindah duduk dengan rumah ayah kan, masa tu hubungan dengan ayah tu macam ada macam tegang tak? Macam aku tak boleh lah duduk dengan bapak aku. Ada tak ada macam rasa macam ada rasa macam tak best duduk dengan ayah, rasa macam nak duduk dengan opah juga? Ada tak perasaan macam tu? Boleh terima ayah tak masa tu? Boleh terima tak? Menerima tak? Saya sejujurnya saya cerita kat sini sebenarnya saya dari kecil ni, saya ni bukanlah saya nak marah bapak ke marah, bukan. Saya ni ibaratkan bola. Bukan saya nak perli dia ke apa. Saya ni ibaratkan bola. Kejap kat sana, kejap kat sini. Saya kejap kat Taiping, saya kejap kat sana. So bila saya dari kecil saya macam tu, bapak saya ni jenis macam serahkan orang macam tu, serah je. Dia tak kisah saya pergi mana. So bila saya dah biasa duduk dengan orang, saya dah terbiasa dengan orang. Saya dah tak takut. So bila saya duduk dengan ayah saya ni, dia rasa macam memanglah lain sebab saya masa budak-budak tak duduk dengan dia. Lepas tu dah besar saya duduk dengan dia. Dia jadi macam kaku. Sebetulnya saya jadi kaku. Tapi bila cakap kan dia jadi kaku. Misalnya saya tengok budak-budak kan, gambar budak-budak, budak-budak. Elok je aku peluk bapak aku. Elok je aku cium pipi. Sekarang ni nak cakap pun macam dia dah lagi-lagi sekarang ni lah dah matang ni, saya kiranya saya dah besar ni, saya dah banyak lah cakap dengan dia. Saya dah banyak bersembang dengan dia. Apa-apa hal kan, baba khabar je bang. Apa hal khabar je bang. Tu. Dia pun banyak. Sekarang ni kita dah jadi lain lah. Kita dah besar, dia makin besar, dia makin boleh jadi kawan. Saya ingat ayah saya ni. Tak adalah dendam ke, tak adalah terasa macam marah dengan setengah kes macam tu kan. Tapi sebelum tu sekejap je saya nak tunjuk satu ni gambar. Dia kata kan masa kecil boleh peluk ayah dia semua kan. Untuk anda yang boleh tengok ni, ni gambar dia pakai baju merah, rambut ya Allah. Rambut dah panjang.
Oh, yang ni pula gambar masa ketika ayahnya dapat anugerah, tak, saya ni anugerah bukan AME pula, AIM. AIM. Oh sorry, you all tak nampak sebenarnya sekarang ni. So, tapi mana? kita buat tak apa dah tutup. Kita bayangkanlah. Kita bayangkan gambar tu dah ambil. Sebab lagi pun ambil gambar tu. Gambar tu Kita bayar rambut merah dia. gambar tu ambil kat dia punya Instagram juga sebenarnya kan. Gambar-gambar lama dia kan bersama ayah dia. So sweet, comel je kan. Macam tu semua kan. Dia comel, dia nampak. Tiba. Tiba comel kan. Comel. Okey lah. Walaupun okey, Syafiqah lah sikit. Syafiqah. Okey, kita tahu macam Syafiqah kehilangan ayah ketika umur 30 tahun. Osama pula dapat ayahnya balik lah kira-kiranya ketika dia berumur dalam 11. Mana lewat jugalah, dia dah besar, dah dewasa kan. Syafiqah, macam ayah tu kan. Jadi Syafiqah cerita macam mana dia punya kehidupan dia, macam mana perangai dia dan macam mana kehilangan dia sebenarnya. Macam Syafiqah sendirilah. Anak manja. Saya tahu Syafiqah memang manja dengan dia sebab Syafiqah untunglah anak sulung kan. Semua dekat dia lah kira-kiranya. Apa yang Syafiqah dapat ambil daripada ayah tu kan kiranya untuk Syafiqah jadikan panduan untuk bawa ke masa hadapan Syafiqah sendiri, untuk menjadikan petunjuk pula, menjadikan sebagai salah satu orang kata apa pengajaran pada Syafiqah yang boleh diambil. Okey. Yang telah Syafiqah ambil untuk meneruskan hidup. Okey. Macam Abah, daripada saya kecil, daripada sebelum sekolah sekalipun, dia memang ajar I jadi independent dan juga tegas. Dua perkara ni. Dia punya independent tu tahap dia, okey, masa darjah 1, kalau zaman sekarang budak-budak zaman sekarang darjah 1, kalau nak pergi daftar tu mesti mak bapak ikut kan. Mak bapak ikut, lepas tu hantar sekali sampai kalau boleh depan pintu kelas tu lah. Lepas tu nak kena tunggu sampai habis sekolah. Bukan hari pertama je. Rasanya sebulan 2 bulan akan berterusan begitu. Tapi berbeza dengan saya, berbeza dengan Ika. Masa darjah 1 tu, hari pertama je abah yang hantar dekat sekolah. Masa tu ingat lagi, dalam kereta, I kat sebelah, abah tak keluar pintu pun. Dia bukakan je pintu kereta tu, dia buka daripada dalam. Dia kata, Ika masuk dalam ni duit, bayar yuran, nanti pukul 12 nanti abah ambil. Darjah 1 tau, dia dah lepas macam tu je. Pandai-pandai lah kau nak buat apa sekalipun. Bukan tingkatan 1, bukan umur 21, darjah 1. So masa tu, I memang tapi sebab daripada tadika, sebab abah guru besar kan. So masa I umur umur I 4 tahun, I dah ikut abah pergi sekolah. So I dah pakai baju sekolah. Daripada umur I 4 tahun, I dah rasa diri I darjah 1. I tumpanglah masuk kelas orang darjah 1, abah masukkan. So I dah terbiasa kan. So I heret labik zaman sekolah kan tarik gitu kan. I heret dah lah badan kecil, cenonik, pendek je kan. Heret. Carilah sendiri. I tak tahu mana kelas I tak tahu ni sekolah apa semua. I tak tahu. So I pandai-pandai I lah cari. I pusing belakang tengok abah I memang dah tak ada. Abah dah pergi dah. Elok je dia pergi. Oh okey. Pandai-pandai lah kau. Darjah 1 tu. Itu sebab my mum dia selalu mengamuk. Sebab dia tahu bapak dia ni, dia cakap, memang dahsyat lah. Dia memang ajar I memang jenis, apa orang kata, macam tentera dah dia kata kan. Dan dipraktikkan sampailah I besar. Macam bila I masuk asrama ke, kalau orang masuk college kan, macam I belajar dekat degree dulu, orang lain okeylah mak bapak hantar sampai masuk asrama, lepas tu makan dulu sama-sama berkelah ke apa ke. Oh abah tak. Dia hantar depan Pak Ngat tu je. Dia turunkan semua barang I kat situ. Hostel I belakang. Blok yang hujung sekali. Jalan kaki lah. I angkat lah baldi-baldi, bantal, towel lah, apa benda semua. I angkut pergi. Itu memang apa yang abah ajar. Dia kata memang jangan manjakan. Memang I manja daripada segi lain. Tapi macam independent tu, kalau boleh dia nak anak dia ni kena campak hutan pun hidup. Dia nak macam tu. So sampailah sekarang ni memang I tak perlu dibela-bela sangat lah maksudnya. Tak adalah perlu macam ada mengending kat sebelah. Tak perlu.
Macam I boleh buat sendiri dari segi independent tu ya, and then dari segi ketegasan. Tegas tu tak bermakna kita garang, tapi tu tegas bermaksud dari segi kita firm bila buat keputusan. Macam abah mungkin sebab dia cikgu kan, dia dua je, A, B. Kosong ataupun satu, ya ataupun tidak. Dia tidak ada tengah-tengah. Dia memang ajar I begitu. Tak ada tengah. Dia kata praktikkan dalam semua benda. Contoh kalau I buat kerja, dia tak ada istilah 50-50. Kalau nak buat betul. Dia kalau nak nakal sungguh. Dia cakap alang-alang tu tak ada. Dia nakal sungguh. Macam yang zaman ni tadi kan. Basah kuyup semua. Nakal sungguh. Macam Ika. Kalau dia kata, okay, Ika minat apa? Okay, you minat belajar dalam bidang kecantikan. All out bidang kecantikan. Tingkatan 3 dia hantar I pergi belajar makeup. Tak pernah di zaman I ketika tu. Zaman sekarang belajar makeup tu normal. Tapi untuk usia I ketika itu, dan baru tingkatan 3, abah I dah masukkan dalam akademi. Sebab I suka belajar makeup. Masuk belajar makeup. Tapi belajar elok lah. Belajar betul-betul. Itu yang memang dua benda yang I praktikkan sampai sekarang, dan benda tu sebenarnya yang membuat siapa diri I sekarang. Sebab bila kita sedar, kita hanya I dan juga mama saja kan, dua-dua wanita. Kalau kita cengeng sama sekarang, cengeng, cengeng. Lepas tu kita tak boleh buat keputusan yang firm. Itu akan jadi satu masalah apabila orang akan ambil kesempatan pun ya, bully pun ya, sebab dia akan fikir macam perempuan kot. Dia dah tak ada bapa, dia bukan ada boyfriend ke laki ke abang ke apa kat sebelah, dia tak ada siapa pun. Tapi bila kita dah memang kita cakap no is no, kat situ orang dah tahu dah, okay, jangan main-main lah dengan kita. Bukan garang, tapi kita firm, tegas gitu. Faham? Osama. So kita kena tanya jugalah sebenarnya kan. Bila ayah Osama popular, bukan popular lagi Osama, dia raja pop Malaysia Osama. Jadi kira tak ada siapa boleh lawan dia lagi. Suara dia macam telan kaset kan. Zaman sekarang telan MP3 pun dah tak ada kan. Kan? Macam mana Osama? Macam mana kehidupan Osama ketika sekolah? Ramai tak kawan-kawan tahu ketika itu? Dan rasa tertekan tak? Macam nak orang kata bila Mak Saleh ni kata kita nak stand same as standard with your father. Dia apa ni? Zaman-zaman sekolah tu memang dia kategori popular juga lah. Sama yang mana kategori popular ni dia ada vibe baik, vibe nakal. Dia vibe baik, vibe nakal. So nama ni popular kat sekolah tu. Nakal tu biasalah kita budak-budak kan. Yang popular dulu kan saya masih ingat tau. Osama ni dia viral masa dia menyanyi dekat dalam dewan sekolah. Dengan kawan-kawan dia, the band kan. Yes. Sebelum tu tak pernah pun tahu pasal Osama. Memang sebab sebelum tu saya tak pernah menyanyi. Tak pernah menyanyi langsung. Suara sama dengan ayah bila? Video tu viral memang disengajakan ke ataupun macam memang orang viral kan? Macam mana? Dia masa video tu, saya ni dicadangkan, saya ni main gitar, saya gitaris. Dan kiranya macam tu saya tak pernah nak menyanyi. Saya tak menyanyi pun, saya tak tahu saya boleh nyanyi. So macam tak tahu bila ada orang KPM datang. Orang KPM datang sebab kita tengah sound check untuk nanti ada show tau. Ada dekat Putrajaya kita ada show. Milo ke apa benda tahan. Lepas tu dia cakap, Somang kau sini jap try nyanyi. Try lah kan. Kita ada MIDI biasalah lagu macam sound tak berapa nak okey, tapi lagu Derita Cinta je cakap. Lagu Jamal lah, lagu Baba. Nyanyi kita nak rekod ni. Okey. Nyanyi masa tu bukan perut lagi. Saya tak tahu dia nyanyi macam mana. Duk bukan perut lagi nyanyi. Tapi saya tak tahu. Itu memang automatic suara saya yang first time saya keluarkan, itulah suara saya. Saya tak tahu nak macam mana. Itu keluar-keluar biarkan gelora. Saya tak tahu. Itu memang anugerah lah, saya tak tahu lah. Tapi masa macam umur sekolah rendah tu, memang ada selalu dengar ke suara-suara nyanyian ayah kan? So macam terikut-ikut ke?
Masa sekolah rendah dengan sekolah menengah ni memang saya dari kecil lagi saya peminat jamak bilah. Saya pernah cerita, saya cerita kat sini sebab dekat tempat stay dulu pun saya dah cerita dah semua ni. Saya tengok TV. Masa tu memanglah kita budak-budak tau. Saya darjah 2, saya 1, saya duduk dengan opak. Saya tak tahu bapak saya ni kerja apa. Sebab bila balik rumah, kalau dia balik dari Ipoh, balik KL dari Ipoh, mak dia punya gaya tu tak nampak macam seorang artis. Dia tak nampak lah. Dia memang rugged je. Cuma kita tak nampak. Kita tak tahu dia kerja apa. So makin saya membesar, so saya tengok dekat TV. Saya cakap smart lah budak. Saya buka-buka budak smart lah dia ni kan. Smart lah. Saya minat lah ni. Nyanyi tu lah. Rupanya itu bapak aku. Dia tu masa tu kan. Saya tanya opah saya. Opah, ini siapa? Jamak bilah bapak kamu. Loh. Saya tak tahu. Cop. Maknanya awak tak kenal bapak awak sampai darjah berapa? Saya darjah 2 tu saya kenal Jamak Ubadillah. Jamak Abdillah saya tak tahu. Rupa dia? Rupa dia Jamak Ubadillah tu Jamak Abdillah. Tak, rupanya tak kenal tengok TV. Bang, lain bang. Masa saya budak-budak tu bang, saya tengok dia saya tak perasan bang. Bila kan lepas dia 2006 tu kan dia ada habis lah masalah kan. Okay. Lepas tu kan saya berbisa masa tu lah macam mana bapak aku kan. Mana bapak aku kan. So macam saya kat TV rupanya ini bapak aku. So masa itulah, masa umur saya darjah 2 nak masuk darjah 3 tu saya kaji bapak saya betul-betul. Sampai saya rasuah cikgu CD bapak saya sampai sekarang dia tak pukul saya. Untunglah. Bukan rasuah. Saya masa tu saya kena pukul sebab saya tak siap kerja sekolah. Saya kena pukul. Lepas tu rugby punya satu hal, saya punya saber ni jenis panjang. Masa budak-budak tu saya panjang saber saya. Kena tarik. Saya bagi CD kat cikgu, nak cikgu CD. Settle, tutup kes. Zaman sekarang CD tak laku. Sekolah tak kena kacau ke dengan cikgu-cikgu? Ni anak Jamal ni, Jamal kat sekolah tak kena kacau. Balik pada soalan saya tadi lah. Macam mana hidup tu bawah nama anak? Bila awak tu anak Datuk Jamal Abdillah. Dia macam bagi saya ni, hidup bawah bayang kiranya Jamal Abdillah ni dia pelbagai lah. Dia punya rasa tu pelbagai. Dia satu tanggungjawab. Yang penting sekali tanggungjawab saya sebagai anak untuk menjaga nama dia tu satu hal. Satu lagi dia tak boleh nak lari lah bila saya ni dah dibayangi oleh, bila saya keluar suara je orang akan ingat itu Jamal. So keluar nyanyi je Jamal. Saya tak boleh lagi. Sebab itu memang saya tak ada tahu cakap lah, memang saya dah lali. Saya dah biasa. Orang akan, setengah orang akan terima saya. Setengah orang akan kecam saya. Itu biasa, saya dah biasa tengok. Macam dibayangi ni, bagi saya yakin waktu dan masa saya akan sampai. Saya tak yakin, saya tak dia macam kita sendiri tahu ayah saya relevan sampai sekarang. Kalau saya keluar pun saya tak ada muka. So relax dulu. So saya tahu yakin saya masa saya waktu saya untuk keluar tu belum. Saya relax dulu. Itu saya punya. Saya macam tengok Syafiq Farhan. Dia relax dulu. Satu masa baru macam sekarang meletup kan. Itu dia ada masa dia. So saya akan tunggu masa tu. Saya tak gabar. Saya relax je sebab saya tahu saya umur baru 20. Masa tu panjang bagi saya. Stres tak? Tak. Sebab saya jujur kan, dulu saya stres. Dulu. Sebab saya tak matang lah. So benda tu dah dari kecil-kecil tu saya dah lalui. Pengalaman tu lah yang matangkan saya. Saya dah jadi saya boleh adapt ni. Saya tak ada hal. Orang nak cakap apa pun cakap lah. Saya dah biasa benda ni. Saya dah train lah dari kecil sampai besar. Dari besar tak ada hal lah. So, sama macam Syafiqah lah. Kiranya independent tu daripada kecil memang dilatih, diajar. Walaupun macam Osama bukan diajar secara langsung. Tapi orang kata melalui pengalaman kehidupan. Tapi dua-dua memang independent lah kiranya. Independent. Kita independent. Macam Syafiq, sikit lah Syafiq. Saya nak tahu, saya nak mencelah sikit dengan Syafiq. Sikit je. Syafiq, kenapa Syafiq ambil anak angkat dulu Syafiq sebenarnya? Dia bukan
bukannya plan nak ambil anak angkat. Sebenarnya masa tu saya duduk kat Podison. Kat Podison ni memang masa time tu memang ada banyak kes pasal kes-kes okey lah, sorry saya cakap buang bayi lah. Memang dekat Podison memang kes tu memang tinggi sebab dulu saya dekat Podison cikgu mengajar, guru kontrak cikgu. So memang tahulah, memang banyaklah kes-kes. Kadang-kadang dia melibatkan student form 5, form 4 semua tu lah. So dulu sendiri yang nampak tau kes-kes tu, bila nampak macam dekat Sungai Linggi ada orang buang bayi dekat sungai. Terjadi dekat sungai. Ada bayi tinggal dekat surau, dekat area Podison. So maksudnya macam masa tu memang banyak kes. Masa tu musim. Kalau ingat masa tu ada trend lah. masa tu macam tengah trend yang macam buang bayi ni macam setiap hari ada je. So benarlah sekali cakap, kenapalah diorang buang bayi, baik bagi kita macam tu. Pernah tersebut lah, masa tengok TV berita pun cakap, kenapa diorang buang bayi, kenapa tak bagi kita? Pernah tak terfikir macam tu? Macam kenapa tak bagi kita kan, daripada dia buang kan? So ada tiba-tiba kena kat diri sendiri. Benda tu memang terjadi. Bila ada seorang ni perempuan, dia mengandung tapi dia kata dia nak buang bayi tu. Anak dia. Dia tak nak anak dia. Lepas tu, dan dia sebenarnya kerja dia dekat Podison tu macam hari-hari datang rumah, kemas rumah, bayar hari lah. Orang panggil apa tu, cleaner hari lah kan. Okay, faham. And then suddenly tiba-tiba panggil dia untuk cuci rumah tengah mengandung. Lepas tu terfikirlah, bila masa lah pula dia kahwin kan. So macam sekali tiba-tiba dia beritahu yang dia memang ni lah, terpregnant lah kan, tanpa sengaja lah. Terlanjur. So then dia beritahu dekat family. Masa tu saya duduk dengan family lah, dengan adik-beradik semua. Dia beritahu dekat mak, dia kata kat mak, saya dah cuba dah nak buang bayi ni tapi tak dapat, dia kata. Maksud ni dia dah makan macam-macam dah. Dia dah makan tu. Dia dah cuba nak gugurkan tapi tak dapat. Baby tu kuat dalam perut tu. Lepas tu and then my mom cakap, duduklah rumah ni, kita jaga sampai dia beranak. And then sebulan duduk rumah tu dan duduk rumah kita orang lah. Sebulan duduk rumah kita orang dan lahirlah baby tu. And then sampai masa dah lahir tu, dia cakap dia tak nak buat baby ni, nanti family dia akan bunuh dia. Pula satu kes. Dia kata kalau tak nanti dia akan campak kat sungai. Macam tu. So bila kita yang mendengar ni, dia macam janganlah, bagi kita orang lah kan, baby kot. So sampai dekat ni, dekat hospital dia dah beritahu, dia lepas dia beranak, dia tak tengok langsung baby tu. Dia macam memang tak ada hati langsung. Dia tak ada hati. And then dia tak ada nak bawa, nak siapkan baju ke, tak ada. Lepas tu dekat hospital, dia beritahu dekat hospital, dia kata dia nak bagi budak ni dalam masa yang segera lah. Sebab dia nak balik rumah dia. Dia dah ni kan. So kita orang ni, yang family ni macam fikirlah, siapa yang dah lama kahwin tak dapat anak, nak bagilah. Nak uruskan pendaftaran semualah kan. So saya dengan my mum plan lah, tak carilah kawan-kawan siapa-siapa yang nak cari anak angkat kan. So tak jumpa. And then sementara tu baby tu dekat rumah kita orang. Awak lah yang jaga. Itulah. Lepas tu macam mana ni nak cari couple married yang nak tak jumpa-jumpa. Lepas tu dah seminggu dah seminggu macam tu, terus rasa macam berat. Kita dah jaga dia. Dia rasa macam nak bagi orang macam tak sampai hatinya. Macam alah tak boleh lah. So we all decide macam ambil dia anak angkat lah terus. So buat buat pendaftaran semualah, buat akad sumpah, prosedur, ikut prosedur lah. And then mak dia pun bagusnya mak dia sangat bekerjasama lah untuk nak memberi anak dia. Maksudnya mak dia datang dekat jabatan untuk akad sumpah, uruskan, bagi IC photostate, bagi IC semua dia bagi. And then kita orang pun daftar dengan Jabatan Kebajikan, and then mak dia kena sign, semualah complete. Sampai 5 tahun barulah
Nur Kasih Armani ni jadi hak milik kita orang lah. So jadi mak, jadi maksudnya jadi Bap- penjaga yang betul lah. dah jadi bapa yang sah lah sekarang ni kiranya. Selepas 5 tahun lah, sebab 5 tahun tu adalah proses untuk macam Jabatan Kebajikan untuk tengok lah kita punya cara nak jaga dia, Menilai, bagi menilai. macam mana nilai dia. Penilaian. Kalau kita tak jaga elok, dia orang mungkin akan boleh ambil semula dan letak dekat Jabatan Kebajikan. Lagilah. Syafiq, satu je soalan Syafiq. Tadi kan tanya Osama ada stres tak bila orang kata apa duduk dengan ayahnya, duduk di bawah bayar-bayar ayahnya. Tapi macam Syafiq bila ambil anak angkat macam tu, Syafiq ketika itu bujang, anak lelaki seorang duduk dengan mak, ambil anak angkat, stres tak bila dengar cerita orang luar buat cerita macam-macam? Memang. Mesti macam cerita macam-macam kan? Ya Allah, masa tu umur 25 tahun tau. Masa tu tengah, orang kata tu apa? Liar. Tengah saham tengah tinggi. Oh, saham tengah tinggi. Ingatkan tengah liar. Tengah tinggi. Maksudnya time orang nak yelah, time tu memang time muda kan. And then suddenly umur 25 tu dah dukung baby. Pergi mall dukung baby. Macam maksudnya orang dah cakap lah, dah kahwin tapi mana bini dia. Dia tu. Benda tu lama-lama macam dah terbiasa lah. Bila orang tanya dia, comel baby, mak dia mana? Oh, mak dia kat rumah. Macam tu. Ataupun mak dia outstation. Mak dia kat rumah dia? Luar negara. Dekat rumah dia lah. Cakap lah, mak dia pergi luar negara, overseas, macam tu lah. Stres So, juga. Stres jugalah. Stres lah. Lepas tu, antara lain benda juga macam perempuan pun macam kalau nak kenal pun susah sikit. Sebab tengok kan, dah ada anak dah. Dah kahwin, duda, gitu kan. Kita tak sempat nak explain, diorang dah explain dah. Buat cerita So, sendiri lah. start umur 25, sahab tu jatuh macam ni. Zup. So, macam, tapi tak apalah sebab sebenarnya kan masa umur 25 tahun tu, sebelum tu saya menganggur lama tau, dalam masa 6 bulan itu tau. So, selepas jaga kasih ni, rezeki tu ada tak? Kerja tak pernah putus. Biasalah, ada anak buat rezeki kan. Walaupun bukan anak sendiri, tapi rezeki dia banyak lah. Memang banyak. Tapi stres juga. Tapi sekarang ni berbaloi ke tidak? Menjadi seorang bapa ni. Berbaloi. Rasa macam even belum kahwin kan. Tapi sekarang dah kahwin lah. Masa tu belum kahwin. Baru kahwin. Syafiq sebenarnya baru kahwin tahun lepas. PKP. Yang main-main. Selepas kasih dah umur 10 tahun, baru kahwin. Nasib baik kahwin. Kalau tak kahwin tak tahulah. So bila dah kahwin tu macam rasa macam dah jadi bapak dulu, lepas tu baru kahwin. Dia macam tak apalah, dah rasa jadi bapak dulu lah sebelum kahwin kan. Faham. Menjaga baby. Yang penting saham dia taklah jatuh teruk sangat sampai tak kahwin. Betul. Macam sebab dia kan laku. Dia fikir tak kahwin tau. Sian dia kan. Macam Osama, dia kalau artis macam Osama kan, kalau dia ambil anak angkat dia akan umumkan. Macam kita tahu ramai rakan-rakan artis lain pun ramai yang ambil anak angkat sebenarnya. Sufian Suhaimi, kita rasa siapa lagi? Hel Husaini kan. Yang lelaki. Sebab yang perempuan ada Ara, lagi beberapa orang lagi ambil anak angkat. So diumumkan, so mungkin saham tak jatuh sangat lah macam Syafiq. Kalau sama ambil CP je. CP semua tu. Okay, Syafiqah, balik pada Ika lah. So Ika maksudnya Ika sebagai anak tunggal, seorang-seorangnya anak dalam keluarga kan Syafiqah. Biasanya kalau ibu bapa ni, kalau ada anak tunggal ni, dia nak sangat tengok kejayaan anak dia sebenarnya kan, kira-kiranya. So hasrat ayah tu mungkin tak dapat tengok sebab dia dah meninggal awal. Tapi sudah ke macam Syafiqah menunaikan kehendak dia tu semua, ataupun permintaan ataupun harapan ayah tu untuk melihat anak dia berjaya? Anak dia dah berjaya ke belum pada hari ni? Wah, soalan. Okey, bila kita nak cakap asal kejayaan tu memang satu perkara yang subjektif lah. Tapi sebagai seorang anak, bagi Ika satu kejayaan ialah di mana apabila Ika rapat dengan Abah sehingga ke akhir hayat dia. Maksudnya Ika tak pernah abaikan dia, tak pernah tinggalkan dia.
ada rasa macam hutang pun. Kadang-kadang kita akan rasa hutang tu ataupun tidak tercapai tanggungjawab kita sebagai anak tu bila kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai anak. Contohnya macam kita lebihkan masa dengan kawan-kawan, kita lebihkan masa dengan kerja, dengan benda-benda di luar. Bila keluarga kita ataupun ibu bapa kita dah pergi, masa tu lah baru nak menyesal. Macam sekarang dah PKP, dah tak boleh rentas negeri, barulah nangis-nangis nak rentas Nak balik, negeri kan, nak nak balik jumpa kampung. mak bapak semua kan. Time dulu-dulu boleh rentas, hang tak balik pula. Jadi Betul. bagi Ika, macam bila Ika fikir balik, ya mungkin masa Ika umur 20, 21, kawan-kawan semua macam cakap lah, Ika jomlah lepak, kau ni asyik kat rumah je, kau memang tak lepak pukul 12 tengok movie late night semua, overnight ke apa. Memang tak, cakap tak kisahlah you tak nak kawan dengan I ke apa ke, sebab bagi I, family I penting. I memang nak spend masa dengan keluarga, nak spend masa dengan mama, dengan abah, dan bagi Ika, semua tu berbaloi sekarang. Walaupun tak ada masa bersosial dengan kawan, it's okay. Sebab Ika dah penuhi tanggungjawab Ika sebagai seorang anak bersama-sama dengan abah sehingga dia habisnya. Dan macam sekarang ni pun Ika buat perkara yang sama dengan mama. Orang cakap lah umur dah sekarang yelah dah 30 plus kan. Lepas tu orang cakap ke hulu, ke hiling dengan mak dia je. Mana ada Ika, di situlah ada mak dia. Dia dah macam kembar, tak kembar dia beradik. Tak ada beradik, PA dia orang cakap. Sekarang kan semenjak keluar TV ni orang kata PA pula. Dia kata, bukanlah. Semua tu saya boleh sahkan sebab setiap kalau dia keluar dengan saya sekalipun mak dia ada, dia pergi makan ke ada event ke, mak ataupun ayah dia ada. Dulu memang saya pernah jumpa lah ayah dia sekali, teman dia. Tapi lepas daripada tu memang mak dia lah yang teman semua tu. Yang tu saya boleh sahkan daripada Syafiqah lah sini. Macam Osama. Kiranya sekarang ni okey, kita dah katakan bahawa Osama dah lama lah kiranya kembali dengan ayah, dah baik dengan ayah semua. Bukanlah kata tak baik pun sebelum ni, tapi mana lebih rapat dengan ayah semua kan. Apa yang Osama sebenarnya tengok perbezaan ayah dulu dengan ayah sekarang? Ketika dia ayah tapi jarang bersama Osama. Dan sekarang ni, adakah dia cuba sedaya upaya dia untuk orang kata apa, membeli masa balik? Masa yang terlepas sebelum ini. Sekarang ni, apa yang dia buat pada Osama untuk menunjukkan bahawasanya Osama ni penting bagi dia? Dia sangguplah dia habiskan duit semata-mata nak tengok saya belajar tinggi. Contohnya macam Kak Suara sekarang ni lah. Itu antara yang dia buat lah untuk dia macam nak saya ni berjaya. Dia sanggup apa saja. Janji saya ni pada tempat yang betul. Macam Suara tu dia macam blank. Ambil balik. Mana hilang? Cari balik. Cari kutip. Dia saya nampak dia cuba beri masa dia balik. Macam cari masa balik dengan saya. Okeylah, ini saya cerita kat sini eksklusif lah. Ini tak pernah saya cerita. Baru-baru ni jugalah, bukanlah baru ni, saya kira macam dalam tahun ni juga. Dalam bulan 3 bulan tu, masa tu PKP. Kita ni PKP bukanlah. Kita setiap masa PKP kan. Lama kita PKP kan. So masa tu PKP juga. Ni pun PKP juga, tak tahu PKP bila. Lama punya. Fikir sendiri lah. Ada satu hari malam tu, kita ni kurang, kita ni jarang duduk depan tau, sembang tak ada. Tapi malam tu, dia buka pintu, Man, ambil gitar Man, baru ni tahun ni, Man, ambil gitar Man, lepak dengan dia. Nyanyi. Saya tak pernah tau, selama umur hidup saya tak pernah. Nyanyi dengan dia pegang gitar, saya pegang gitar, duduk depan ekor ikan dia. Waktu malam dia nyanyi. Man, kalau kau pick up lagu ni Man. Man, kau ambil lagu ni Man. Itu dia suruh saya, Man, kau tak pernah, kita tak pernah cakap banyak macam tu. Dia macam, Man, kau cari Man, kau try ni Man. Saya, dalam masa yang sama, saya terdiam. Tapi saya buat apa yang dia nak tu. Saya cakap, cuma macam tak pernah lah, saya tak pernah rasa bapak saya macam tu. Dia macam, lama dah ni aku tunggu saat yang bapak aku ajak ni sekali. Ini adalah, orang cakap kenangan.
Mak saya ni saya jarang saya cakap, tapi ini ada satu kenangan saya tak boleh lupa. Itu je. Itu antara masa sebab dia bila dia lepas kahwin baru ni, bila dia lepas kahwin ni lah kan. Bila dia lepas kahwin ni dia mula dah jadi seorang yang ayah lagi matang dari sebelum-sebelum. Contoh bila lahirnya Azura, bila lahirnya Zack, masa tu dia belajar balik cara macam mana dia nak jadi ayah. Sebab sebelum ni dia jadi ayah tanpa ibu. Maksudnya macam jaga saya lah tanpa ibu. Ada bibik je lah, bibik kat bawah lah. Tu lain. So sekarang ni dia dah ada isteri, dia dah ada 2 orang anak, dia dah ada tanggungjawab dia dah sedar. Saya nampak dia dah sedar kat situ. Dia tanya, Azura ni memang umur macam ni memang dia aktif siap dia cakap macam tu. Maksudnya itu dia tengah faham lah. Oh, maksudnya tugas aku sebagai ayah ni nak kena jaga anak lagi. Sebab sebelum ni aku duduk show. So sekarang ni aku dah tua. Dia dah nampak. Okay, kat situ dia dah mula dah cek masa saya. Dia call saya kan. Selalu dia call saya dah sekarang. Tanya khabar. Baru-baru ni dia hantar lagi satu video kan hari berapa baru ni. Betul. Dia hantar video. Saya tak sempat habis tengok lagi video tu full. Tapi saya dah nangis lah tengok video tu. Dia hantar. Tengok notification kat atas dia keluar. Baba sayang Maman. Dia hantar itu. Saya memang menangis lah. Kemarin. Ini mesej kemarin. Kemarinnya lah. Dia hantar video tu. Saya nampak lah dia nak jadi akrab balik dengan saya. Kiranya macam, bukan jadi akrab balik. Dia kira macam, saya ni dia dah nampak saya dah besar kot. Mungkin lah. Saya dah tangkap. Saya ni dah makin besar. Mungkin dia dah boleh bersembang hal-hal yang penting dengan saya. Saya dah nampak benda tu. Yang penting effort tu ada walaupun sebelum ni masa kecil tertinggal kan, dan bila dah dewasa ni pula walaupun ada anak yang baru, kalau kadang-kadang setengah ibu bapa ni kan terlupa pula anak yang dah dewasa. Tapi Osama dia tak tinggalkan Osama akhirnya. Dia tinggalkan saya macam ni macam saya sorang saya. Tapi tak abaikan lah maksud saya tu. Tak abaikan, dia akan tanya khabar. Dia akan tanya khabar. Masing-masing kiranya kan. Macam tu lah. Saya faham benda tu. Sebab macam mungkin saya tak merasa apa yang Osama dan Syafiqah rasakan lah sebenarnya. Saya belum lagi terima benda tu. Ayah saya Alhamdulillah. Ayah saya pun macam Datuk Jamal juga, kurang bercakap. Walaupun dia pensyarah dengan orang lain, dia banyak cakap. Dengan anak sendiri dia kurang cakap. Dia simpan ilmu. Dia simpan. Tapi dia tunjuk dari segi macam saya faham lah macam mana dulu-dulu kalau balik lambat kan, dia ada duduk kat tepi. Tunggu sampai 2 pagi lah dia tunggu kan. Lepas tu dia tak cakap apa. Saya masuk rumah dia jeling je. Dia jeling tu faham sendiri lah. Kan dia sama lah ayat kita. Faham terus cari mak Terus cari mak dulu lah kan. Kan. Dia jenis yang macam tu. So saya boleh faham sama macam Datuk Jamal punya perangai tu, saya boleh faham kerana ayah kita sama lah, lebih kurang daripada segi tu dia sama. Tapi selebihnya tu saya tak dapat rasakan lah nak kata saya ni macam diabaikan. Tak ada, ayah meninggal belum lagi semua tu, dan Alhamdulillah. So balik semula pada Zab. Osama saya lagi lah sikit lagi Osama. Maksudnya sekarang ni awak rasakan bahawasanya ayah awak sekarang ni dah menjadi sebahagian daripada hidup awak selengkapnya lah sekarang ni berbanding dengan dulu? Dulu pun dah lengkap sebab dia sebagai idola saya. Dah lengkap. Tapi bila lagi sekarang ni, saya tak tahu saya nak cakap. Bila dia lebih sempurna lah. Lebih sempurna. Walaupun ayah saya tak bersama dengan mak saya, tapi saya still bahagia dengan orang sebab saya cakap saya tak kisah pun nak kahwin siapa pun tak apa. Janji baba bahagia cukup. Saya nak dia bahagia, saya dengan dia bahagia, dengan adik-adik saya cukup. Betul. Kiranya sikit. Osama punya semangat dengan macam keterbukaan ni sebenarnya siapa? Osama ikut ayah ke, ikut ibu, ikut opah? Sejujurnya saya ikut mak saya punya style. Dia open lah walaupun dia tak bersama dengan ayah tapi dia terbuka. Saya dengan mak saya dengan mak saya okey, saya dengan mak saya ni memang ranggi ni orang. Kiranya macam kita ni kepala lain tau. Kita ni kepala gila. Mental lah macam. Macam lah saya dengan mak saya ni tak ada dengan lagu-lagu biasa lah. Rock gitu orang. Janganlah sebut mental. Dia macam mental lain. Okey ini ayat mak saya masa dia tahu ayah saya kahwin Okey. Masa tu kita kat Ipoh semua kan. Okey saya kahwin semua. Masa tu saya kat tempat. Tu saya bagi kat mak saya, mama, mak saya pergi jumpa mak ni, mama pada kahwin tau.
Dah kahwin. Dah tua pun kahwin. Dia gelak je. Faham? Dia gelak je. So, saya kat situ saya tengok mak saya punya ni punya kuat. Sedangkan dia dah berapa lama dia hidup seorang-seorang. Ke mana-mana saja dia hidup seorang-seorang mak saya. So kat situ saya belajar dengan mak saya. Dia ni seorang yang kuat. Orang yang hati terbuka. Dia apa-apa pun logik akal kan. Dia benda baik lah. Positif lah. Cukup. Okey, itu Osama ambil daripada ibu. Dengan mak kan? Okey, apa Osama ambil daripada ayah sebenarnya? Baba saya ambil daripada segi kerja, contoh kerja saya ambil dari segi disiplin lah. Waktu, masa semua tu saya belajar daripada dia. Memang dia ajar saya ni disiplin, bertanggungjawab, jadi seorang yang bertanggungjawab. Barang-barang kalau saya cuai sikit dia marah. Memang akan marah. So saya belajar jaga diri, jaga apa-apa yang orang cakap apa. Inilah, dia memang terapkan saya ni dengan disiplin lah, penuh disiplin lah. Apa-apa pun dia cakap solat. Itu je. Memang takkan lepas daripada mulut dia. Itu je. Rambut panjang tak apa yang lain kena disiplin Sebab rambut panjang ni dia tak berani nak beat saya sebab saya boleh beat dia balik. Kenapa baba dulu rambut 20-an boleh rambut panjang? Tapi dia cuba beat saya. Aswara tak marah ke rambut panjang? Aswara boleh. Cakap gitu kan? Lah ayah awak, kalau saya sebagai orang media yang saya kenal, yang saya tahu mungkin ada sedikit-sedikit masalah-masalah peribadi tu kita tolak tepi, tapi disiplin dia memang saya selalu dengar orang ramai yang puji. Time dia buat lagu, semua everything punctual. Walaupun dia ada masalah-masalah peribadi yang lain, tapi antara orang yang kiranya tekun dengan masa. Itu yang paling penting. Dia memang jaga masa. Jaga masa dia. Ika, macam Ika pula, daripada ayah Ika lah kira hari ni kan, apa yang Ika pegang, mungkin nasihat ataupun ciri-ciri ayah itu, yang Ika pegang dalam hidup yang Ika amalkan sehingga hari ni, Ika? Daripada kecil, dia selalu cakap, berani kerana benar. Itu yang paling penting sekali. Jadi, masa sekolah ni, Ika kongsi pengalaman ni, Darjah satu ni memang legend lah. Dah lah kena hantar macam tu je kan. Nak dijadikan cerita, masa darjah 1 di sekolah tu, saya, ni cerita budak-budak tapi I pukul cikgu I. Ini kisah benar. Cop. Ika, sekejap. Itu masa darjah 1. Osama tak pernah pukul cikgu kan? Cikgu pukul saya. Tak cukup nakal. Maknanya Syafiqah lagi nakal. Okey, Syafiqah sambung. Lagi legend. Ya, ni memang legend ni. Dah lah kecil ke metod kan. Naik atas meja, lepas tu pukul cikgu tu. Pukul cikgu. Memang saya tampar. Ya betul. Memang saya tampar muka dia. Nak dijadikan cerita, lepas daripada tu saya lari, lepas tu balik rumah. Ketika tu abah tak sempat ambil. So masa tu ada bibik lah datang ambil kat sekolah, balik dengan bibik. Masa tu memang kita dah pucat lesiau masa tu. Masa balik sampai rumah tu kita dah macam, alamak macam mana. Malam tu cikgu tu datang jumpa kat rumah. Dia rupanya dia cari satu-satu rumah tu. Mana rumah Syafiqah, budak darjah 1 ni yang pergi tampar dia ni kan. Dan dia jumpa saya punya rumah. Memang saya berkurung kat dalam bilik, memang tak tahu apa. Tapi keesokan pagi dia tu, abah tanya. Abah ni macam dia cakap tadi lah, dia cool kan. Dia tanya, kenapa tampar cikgu? Dan I bagi justifikasi. Darjah 1 ni bagi justifikasi tau. I cakap, sebab cikgu tu gatal. Seriously. Ya, cikgu tu memang menggatal ketika itu. Darjah 1, tapi I dapat rasa sebab masa tu cikgu tu macam something wrong somewhere lah. So dia tidak macam lain sikit dengan I. Kemudian bila selepas daripada kes tersebut, akhirnya memang terbukti cikgu tu memang ada masalah gangguan seksual. Kes lah. Memang ada kes. Jadi ketika tu macam I cakap dengan abang, Ika takkan suka-suka pukul orang. Takkan suka-suka nak tahu cikgu kot. Kita darjah 1 kot. Perempuan pula kecil kan. Tapi masa tu abang memang percaya. Dia kata okey, dia tahu anak dia macam mana. Dia kata kalau Ika kata tu betul lah tu. Sebab I jarang nipu. Sampai ke besar dah macam ni pun, apa yang keluar daripada mulut I tu selalunya benda betul lah tu. Kita tak ada belok-belok dah, tak ada. Jadi nak dengar, tak nak dengar tak apa.
So macam ketika tu bila I cakap kat abah, I berani kerana benar. Apa pun dah cakap. Ika, kalau you betul, kalau you benar, tak payah takut. Tak payah takut. You do the right thing. So I macam terapkan sampai sekarang. Kalau I berada di tempat yang betul, kenapa perlu I mundur? Kenapa perlu I backup dan kenapa perlu I risau? So bagi I itu je. Sebab dalam dunia dan pada masa sekarang, dari segi kerja, persaingan sangat hebat. Lepas bila persaingan sangat hebat, mulalah ada fitnah sana, dengki sana, tikam belakang situ sini. Tapi kalau kita tahu roots kita kat mana dan kalau kita tahu jati diri kita bagaimana dan kita berdiri di mana, kita tak perlu nak risau dengan tomahan orang, fitnah orang, tikam belakang orang, tak perlu nak risau. Jadi macam Ika, walaupun abah tak ada, walaupun tak ada adik-beradik, lelaki ke apa, hanya I dengan mama, I sentiasa memberanikan diri kerana I tahu inilah I dan I berada di tempat yang benar. Jadi itu yang I belajar. Berani kerana benar. So, lepas ni kalau make up Ika tak lawa, saya akan cakap memang tak lawa Ika. Tak lawa. Saya Berani kerana benar. Kau Saya takkan puji-puji dah lepas ni. Straight forward je kan. Memang macam hari ni kan. Berani kerana benar. Macam rambut Osama lagi cantik dari rambut Ika sekarang. Macam mana? Kan? Walaupun Syafiqah adik salon dia sendiri. Kita tak boleh tak nanti. Betul Ustaz. Okey lah Osama, sedikit lah Osama. Mungkin untuk sebagai penutup lah sikit tapi sebelum penutup sorry sebelum penutup sebab Osama hari ni kan. Osama, bila nak dengar lagu baru daripada Osama ni? Lagu baru tu lah saya dah cakap tadi. Itu tadi tak rekod dah. Jangan cerita yang tepi. Apalah. Okay lah. Tadi tu lah lagu baru ni kira tertunda tau. Saya ada single yang akan keluar baru ni patutnya. Tapi terpaksa ditundakan. Rekod dah, suara dah rekod. MV tersangkut. Selalu ni kita akan keluarkan terus kan dengan MV. Okay. Dan saya ada satu projek juga tahun ni dan tahun lepas patutnya jadi lagu kolaborasi dengan ayah saya sendiri. Wow. Saya ke collab dengan dia. Dia yang ajak tau, bukan saya tiba-tiba jumpa dia. Jumpa Zakong. Tolong AJL lah ni, AJL lah. Ini ayah saya yang minta sebab dia nak lagu pasal anak bapa. So saya rasa bersyukur. Mungkin satu hari nanti dia tak ada, inilah lagu kenangan saya dengan dia. Susah lah macam ni bila tutup mata kan. Siapa punya suara ni? Ni yang mana? Ni siapa? Itu masalah Ni Datuk ke? Kalau masa recording kan. Tengah bayangkan harmoni tu macam mana tu. Ni Datuk ke Osama ke Datuk ni? Ke Osama seorang? sampai habis dia nyanyi seorang-seorang kan, kira-kiranya kan. Risau juga yang tu. Sebab lagu raya dulu, masa lagu raya saya dulu masa 2017 saya rekod dengan dia. Lagu raya tu sampai abang Lan Laga tu minta saya double unisionkan suara saya. Faham? Sebab nampak sama sangat. Dia cakap, alamak macam ni bang, dah sama dah, macam mana? Tak apa, kau buat double suara kau biar nampak lain. Okey, saya doublekan lah suara. Tampaklah suara. Nampaknya suara saya ada dua. So biar nampak beza. Macam tu pun boleh lah. Faham. Okey, masa memang mencuri kita sikit sebab kita tak boleh nak lama-lama sangat sebab kalau buat lama-lama sangat pun nanti kan orang tak tengok juga. Panjang sangat orang bosan pula kan. So Syafiq, sempena hari bapa. Walaupun awak seorang bapa dan bapa sudah kembali ke rahmatullah, tapi apa salahnya sedikit mungkin penutup pada orang di luar sana kira-kiranya mengenai bapa-bapa se-Malaysia. So ni macam ucapan lah ni. Tak adalah. Gulung tutup. Ucapan boleh, nak gulung boleh. Nak tutup cerita bapa awak kan untuk Syafiq lah. Kira-kiranya bagi tahu kat orang lain, janganlah pandang sebelah mata pula kalau bapak bawa anak seorang-seorang macam tu ke. Sebenarnya kita kan selalu macam selalu macam suka melebih-lebihkan sebelah sini belah mak lah contoh kan, melebih-lebihkan belah ayah. Sebenarnya benda tu kena balance lah. So bagi saya lah, hari bapa tu sebenarnya pun benda yang satu yang besar juga untuk diraikan lah dalam kita punya life ni kan. So saya punya pesanan lah, jangan tunggu bila benda tu dah hilang baru kita rasa macam nak merintih, baru nak mengeluh, baru nak menatap benda tu.
So apa yang ada sekarang ni hargailah yang sebaiknya lah. Tu je lah. Betul tu Syafiq. Bila saya buat satu orang kata apa poll kiranya petang daripada semalam, perayaan-perayaan yang ditunggu-tunggu di nanti-nanti di Malaysia. Of course yang pertama Hari Raya Aidilfitri kan. Yang kedua Hari Ibu, ketiga Hari Raya Haji, keempat Hari Valentine's Day, kelima baru Hari Bapa. Sedih tak? Itu pun saya tak masukkan Christmas, saya tak masukkan Halloween, Chinese New Year. Kalau saya masukkan yang lain saya nak bapak bawa lagi. Kesian bapak. Orang tak pernah nak sambut kisah sangat kan. Hari lain yang pelik-pelik. Macam aku sendiri pun aku tak menunggu pun Hari Bapa ni sebenarnya. Kadang-kadang rasa macam 50-50 betul ke Hari Bapa ni untuk aku sebenarnya, macam betul ke ni kan. Tapi kan bila macam kasih dia teks kan, Walid Happy Father's Day, dia punya rasa dia tu macam yo aku bapak lah weh. Bunga-bunga. Rasa dia macam tak boleh tidur malam tu. Setiap tahun kan bila dapat wish tu macam wow, macam appreciate betul. So macam siapa-siapa pun wish lah Hari Bapa tu dekat ayah dia, mesti dia akan rasa benda yang sama. Walaupun dia buat-buat donor kan. Ya, betul. Macam saya lah, macam bapak saya lah, saya hantar itu pada dia ni, selamat Hari Bapa. Dekat alhamdulillah dia hantar stiker, dia tak cakap apa, stiker je. Tapi dia sikit pun tapi rasa dia ada macam rasanya tu. Rasa terharu dia tu. Ika, untuk Ika mungkin kalau Ika kita buat apa sesi penggulungan sedikit, bapaku inspirasiku. Macam orang kata di sebalik kejayaan setiap lelaki adanya wanita di belakangnya kan. Tapi bagi Ika lah, dia kena side by side. Baru institusi kekeluargaan itu lebih utuh. Jadi baik mak, baik bapa, dia sama pentingnya. Peranan dia dan juga keutamaan tu harus sama beratkan. Tak boleh ini lebih, itu lebih. Dua-dua sama. Dan seperti mana Syafiq kata tadi, jangan bila dah hilang, jangan bila dah PKP, tak boleh nak rentas negeri, baru nak meratap, menangis tepi bucu semua. Bila ada kesempatan, tak pernah pun nak menghargai. Jadi hargailah mereka selagi masih ada. Sebab apa, mereka lah yang melahirkan, macam mak dia lahirkan, tapi bapa kata zaman sekarang punya ayat, kami beli beras kan, so bapa tu yang beli beras, ingatlah dia yang bagi korang makan. Jadi kepada bapa-bapa di luar sana macam Zem dan juga Syafiq, selamat Hari Bapa. Dan untuk yang mana yang mungkin lah, tengoklah bila jodoh dia ada bakal jadi bapa tu. Tapi kita rasa dia boleh jadi bapa yang baik. Kita tengok dia jaga adik dia sekarang ni, Zack dan juga Azura tu, memang nampak lah bapa yang penyayang. Ada ciri-ciri ada ciri, serius. Ini tak tipu lah. Memang dia bapa yang akan tunjuk, jangan risau. Kan, very expressive kan. Jadi kepada semua, selamat Hari Bapa. Sama, bapaku inspirasiku. Macam saya ni, orang cakap Father's Day apalah semua, bagi saya adalah Father's Day, Mother's Day, every day for me. Untuk saya hari-hari dia orang punya tu. Yang penting macam akak cakap tadi, aku dah stuck mulut. Macam abang cakap tadi, hargailah. Sajalah kan, last kan kena pecah lah sikit kan. Jaga ayah, hargai ayah selagi dia ada. Jangan, orang cakap apa, jangan sepak gajang. Saya tak suka benda tu. Tak boleh. Saya tak boleh dengar orang pantai ayah ke apa tu. Jangan. Kita sayangi ayah selagi dia ada. Sekarang ni sejujurnya saya rindu ayah saya. Baba! saya mesej 2-3 hari ni. Baba, bila nak balik? PKP tak boleh rentas negeri, kau jangan main-main. Dia tak boleh rentas lagi. Jangan kayangan sangat. Dia dah kayangan pun tak ada dah kayangan. Aku sebulan pun tak jumpa anak dan bini, macam mana? Baru kahwin tau. Okey, untuk anda di luar sana, betul lah kita kata semuanya kan, ayah ni selalunya dia tak tunjuk. Tak kisahlah, walaupun kita dengar kat luar sana orang kata lelaki tak guna lah, ada ayah makan anak lah, macam-macam kes semua. Tapi itu kes yang kita dengar. Kes yang kita tak dengar, kita tak tahu. Maksudnya yang kita tak dengar tu, bila saya nak katakan bahawanya ayah-ayah yang bertanggungjawab. Biasanya bila bab ayah ni, bila dia buat sesuatu, orang tak kisah. Orang tak ada nak laung-laungkan, orang tak nak ceritakan. Kalau mak buat, kita nak beritahu semua orang. Tapi kalau ayah, kita tak ceritakan. Tapi bila ayah buat jahat, kita cerita. Tapi masing-masing ada ayah masing-masing.
setiap ayah, setiap orang ada kekurangan. Tapi misalnya kelebihan. Tak ada dia, tak ada kita Tak ada dia, betul. tak ada kita. Jadi hargai mereka semasa masih ada lagi. Dan bila ayah ni lelaki, egonya lebih sikit. Mungkin tak cakap banyak, tak cakap, orang kata apa, tak nak bercakap, tak nak menunjukkan kasih sayang. Tapi sebenarnya dia ada. Macam saya cakap je lah, Syafiq, dia cakap tak kisah. Tapi bila dia dapat mesej, terasa bangganya, terasa seronoknya kan. Terasa lelaki dia makin tua sebenarnya, dia makin tak nak tunjuk sebenarnya. Dia makin tua. Masa muda-muda bercinta, ada yang hantar bunga kat wife kan, ataupun dekat girlfriend, asyik nak tanya makan ke belum. Tapi makin tua dia tak kisah. Tapi kalau dia dengar isteri dia ke anak dia sakit, dia dulu yang bekerja sebenarnya. Okay? Kita tolak tepi lah mereka yang tak bertanggungjawab. Okay? Itu bukan kata bapak je, mak pun ada, nenek pun ada yang tak bertanggungjawab kan kira-kiranya. Kita ambil yang bertanggungjawab. Macam Syafiqah cakap, janganlah bila PKP, bila dah tak boleh pergi, baru sibuk nak pergi. Sibuk nak jumpa, time tak ada masalah. Orang buat tak tahu je kan. Dia makan minum pun tak tahu dia makan minum ke belum kan. Jangan sampai dah tak ada baru nak cari. Dan jangan ingat lelaki tak penting dalam hidup. Ayah-ayah ni pun penting juga. Tak ada ayah, tak ada kita. Kan? Ayah kita yang kadang-kadang banyak membentuk kita. So hargailah, sama je. Ibu atau ayah. Cuma bezanya sekarang ni sebab ayah kurang sikit dapat perhatian. So kita lebihkan ayah sikit pada hari ini. Syafiq, terima kasih. Untuk anda yang nak membaca tulisan-tulisan daripada Syafiq, boleh lawat murai.my. Yes, Sebab kalau yang tak tahu, Syafiq adalah editor untuk murai.my, sebuah portal hiburan yang membuatkan penulisan-penulisan di Malaysia dan juga Indonesia. Wah, aku buat iklan untuk engkau. Nampak tak? Besok Syafiqah tanpa guru online. Nampak tak? Kompetitor buat macam tu. So dia bagi konten lagi kan. Okay. Dan Osama rindukan ayah esok. dan jangan lupa juga setiap pagi Selamat Pagi Malaysia daripada pukul berapa, Syafiqah? Untuk PKP 3.0 ni, Selamat Pagi Malaysia Grandstand selama 4 jam pukul 8 sehingga 12 tengah hari. So dia bukan Selamat Pagi jam. Malaysia lagi, dia Selamat Pagi sampai tengah hari Malaysia. Sampai tengah hari. 4 jam ni kita fokus COVID semata-mata. Dan juga Selamat Malam Malaysia. Syafiqah adalah pengacara untuk kedua program tersebut. Tapi tengok jadual lah, sebab dia orang ramai, dia tukar-tukar juga. Tak semestinya hari-hari boleh tengok Syafiqah. Kadang-kadang terpaksa dah juga tengok yang lelaki tu kan. Syafiqah juga, kalau anda nak tahu, adalah seorang usahawan. Dia ada salon dia sendiri, dia ada pusat pengajian untuk mengajar budak-budak pasal kosmetik, makeup dan juga rambut. Dekat Meru kalau tak silap saya. Jadi kalau nak belajar, nak buat rambut semua, macam kata Osama nak buat rambut tadi, boleh lah bila PKP dah orang kata apa, dah tak ada lagi PKP nanti, bila kami dah kembali normal, kita pergi buat rambut tempat Syafiqah. Saya pun dah lama tak jumpa mak dia. Nanti saya pergi salon dia, tapi saya tak buat rambut lah sebab saya tak ada rambut. So saya pergi salon, tengok anak-anak ikan dekat situ yang baru mendaftar masuk salon dia kan. Osama, terima kasih banyak. Macam biasa, Osama, korang semua jangan lupa follow dia. Dia Osama sekarang dia nak aktif dekat Bigo, kata dia. Apa nama akaun Bigo, Osama? Yang mana Abdillah? Dia dah beli mic baru mata-mata nak masuk Bigo. Saya ingatkan dia macam nak beli tiang ke tau kat belakang kan. Macam Bigo kan pelik. Buat apa? Bigo pelik sikit. Saya tak main macam tu. Saya pergi Islamik. Dia nak buat Islamik. Iman ngaji. Alhamdulillah. Tu yang buat dengan itu yang buat dengan Fak Majid tu mengaji. Yes, kita mengaji dalam Bigo. Apa salah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup cepat kahwin ni aku rasa nanti ni macam ni kan. Tokoh Ma'al Hijrah sangat. So dia ada di Bigo, dia ada di TikTok dia ada di Instagram juga. Saya tengok selalu je buat cover, nak dengar lagu-lagu dia. Okay. Yang dinyanyikan dengan nada-nada. Dia suka buat cover lagu-lagu yang lain. Yang bapak dia tak cover. So kalau nak dengar macam cover lagu rock kan, metal ke, minta kat Osama. So suara Datuk Jamal, bayangkan suara Datuk Jamal nyanyi lagu Metallica, Enter Sandman. Try sikit Osama. Hey, I know that. Jangan gitu man. Exit light and the night. And tonight. Bayangkan dia nyanyi lagu Metallica, Megadeth. Dia bukan pergi minta kat dia. Dia selalu buat cover kat sana, sangat-sangat aktif. Kita support lah kawan-kawan kita yang di luar sana. Pada anda semua di luar sana, terima kasih kerana sudi menonton. Minta maaf. Benda ni jadi sebenarnya asalnya live, terpaksa dijadikan rakaman kerana saya tak tahu kenapa siaran kami buat percubaan untuk siarkan di Facebook dan juga di YouTube serentak. Mungkin ada masalah sedikit di situ yang menyebabkan saya terpaksa batalkan lah, sebab di Facebook hanya keluar suara je, gambar kita semua freeze.
suara je berjalan. Di YouTube tak keluar langsung. Mm-mm. Jadi siapa yang menantikannya malam tadi, saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak bersama kita untuk secara langsung.